Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan masuk bab 1, konsep asas pemikiran komputasional. Tajuknya ialah penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Standard pembelajaran kita ialah menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Kita tengok 1.1.2, penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Teknik leraian membolehkan kita memahami sesuatu proses kerja dengan lebih mudah dan akan membantu kita memberi penerangan yang lebih jelas kepada orang lain atau menyediakan algoritma yang lebih tepat. Sebagai contoh, teknik leraian membantu kita memahami aktiviti memberus gigi. Kita boleh menggunakan soalan-soalan berikut untuk meleraikan aktiviti ini. Soalan yang pertama, apakah jenis berus gigi yang digunakan? Soalan yang kedua, apakah jenis ubat gigi yang digunakan? Soalan yang ketiga, berapa kalikah gosokan untuk memberus gigi di sebelah kiri dan kanan masing-masing? Dan soalan yang keempat, berapakah kuat tekanan berus ke atas gigi? Kita nak tengok situasi tugasan landscape bagi penggunaan teknik leraian. Ini adalah contoh tugasan landscape. Andaikan anda ialah seorang juru landscape. Syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam Raja 1.7. Luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan ditunjukkan dalam jadual 1.3. Ini merupakan luas binaan taman permainan. Ini pada jadual 1.3 ialah kemudahan dan kos pembinaan. Sebagai juru landscape, anda perlu menganggarkan kos yang diperlukan. Diberi di sini kemudahan gelanggang tenis, kos bagi 1 meter persegi ialah 120, gelanggang bola keranjang ialah RM100, gelanggang badminton RM80, laluan pejalan kaki ialah RM75 dan tanaman rumput ialah RM140. Sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan leraikan masalah tersebut kepada masalah yang lebih kecil. Kita akan kira satu persatu kos bagi pembinaan tersebut. Yang pertama, berapakah kos membina gelanggang tenis? Yang kedua, kita akan cari berapakah kos membina gelanggang bola keranjang. Yang ketiga, berapakah kos membina gelanggang badminton dan berapakah kos membina laluan pejalan kaki. Setelah masalah-masalah yang lebih kecil ini diselesaikan, kos menanam rumput akan dapat dikira. Seterusnya, kos keseluruhan pembinaan gelanggang akan dapat dikira. Jadual 1.4 menunjukkan kiraan kos untuk membina taman permainan dengan menggunakan formula yang berikut. Formula dia ialah kos pembinaan sama dengan bilangan binaan kita darabkan dengan luas pembinaan darab dengan kos untuk 1 meter persegi. Sekarang kita nak
kira kos pembinaan taman permainan. So ini adalah luas binaan taman permainan dan ini adalah jadual kemudahan dan kos pembinaan bagi 1 meter persegi. So kita tengok dulu, kita kira dulu kos pembinaan gelanggang tenis. Okay, ini adalah gelanggang tenis. So gelanggang tenis ini ada berapa? Dia ada 1 sahaja. So daripada formula yang telah diberikan, so kos pembinaan dia adalah bilangan binaan dia ada 1. Okay, kemudian kita akan darabkan dengan luas pembinaan. So luas dia ada berapa? Okay, luas dia 36 darab dengan 18. Okay, ini luas dia. Kemudian kita akan darabkan dengan kos untuk 1 meter persegi. So kos untuk 1 meter persegi ialah, kita tengok gelanggang tenis, RM 120. So kita akan darabkan dengan RM 120. So kita akan dapat RM 77,760. Okay, so ini adalah kos pembinaan gelanggang tenis. So sekarang kita nak tengok kos pembinaan gelanggang bola keranjang. Ini adalah bola keranjang. So menggunakan formula tadi juga, kita tengok ada berapa bilangan binaan bola keranjang. Ada 1 sahaja. So 1 kita darabkan dengan luas pembinaan gelanggang bola keranjang, iaitu 16 kita darabkan dengan 32. So 16 darab dengan 32. So berapa dia punya harga kos untuk 1 meter persegi? 100. So kita darab dengan RM 100. So kita akan memperolehi nilai dia. Okay, RM 51,200. Okay, sekarang kita nak tengok pembinaan bagi gelanggang badminton. So gelanggang badminton, bila kita perhatikan dia ada 2. Dia ada 2. So dia punya bilangan binaan ialah 2. Kita darab dengan, okay, luas dia sama 20 darab 10, 20 darab 10. So kita akan darabkan 20 darabkan dengan 10. Okay. So kita darab pula dengan dia punya kos pembinaan, iaitu 80. Okay, RM 80. So kita akan memperolehi nilai dia adalah RM 32,000. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kos pembinaan laluan pejalan kaki. So, telah diberikan dekat dalam soalan laluan pejalan kaki, dia punya luas dia ialah 800 meter persegi. So dia hanya ada 1 saja binaan. Kita darabkan dengan luas pembinaan dia 800. Kemudian kita darabkan dengan kos bagi 1 meter, iaitu RM75. So kita akan memperolehi kos pembinaan bagi laluan pejalan kaki ialah RM 60,000. Okay, so berapa kos penanaman rumput? Okay, berapa kos penanaman rumput? So kita akan memperolehi kos penanaman rumput. Yang pertama, okay, kita perlu tolakkan luas tapak pembinaan ini semua. Macam mana nak dapatkan? Iaitu 120 kita darabkan dengan 60.
So kita akan dapat nilai dia 7,200. Kemudian kita akan tolakkan bagi setiap pembinaan ini. Gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton dan juga laluan berjalan kaki. So kita dah kira, so kita telah memperoleh luas bagi semua binaan tadi 2360 se-2. So tanaman rumput, harga kos 1 meter persegi adalah RM140. So kita darabkan dengan 140. So kita akan memperolehi nilai dia ialah RM677,600. So itu ialah kos bagi penanaman rumput.